Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku ada satu telefon mid-range yang sedikit pelik bagi aku, that is Honor 90. So telefon ni sepatutnya launch hari ni. Aku dah pakai telefon dah dekat seminggu kalau kau nak tahu. And aku nampak dia ni buat benda yang orang lain tak fokus. Pada masa yang sama, benda tu adalah penting untuk pengguna macam aku ataupun macam korang ni. First, mestilah aku nak cakap pasal dia punya display dia dulu. That is display dekat sini 6.7 inci kalau kau nak tahu. So the amazing thing pasal display ni actually, benda yang korang takkan nampak, yang korang takkan sedar, yang korang tak akan tahu adalah dia punya quality ataupun dia punya fokus tu a bit berbeza daripada orang lain. Biasanya kalau kita cakap pasal sebuah screen, orang nak lagi terang, orang nak lagi sharp, orang nak ada refresh rate sampai 100Hz. Even ada yang nak lebih daripada tu kan. So kali ni Honor macam diubah dia punya filosofi untuk produce a good smartphone. Instead dia fokuskan dekat korang punya penggunaan tu sendiri. Maksud aku in terms of, yelah korang boleh dapat semua benda tu macam high refresh rate, high pixel count, high semua benda boleh dapat. Tapi Honor dia fokuskan benda yang buatkan mata korang tu tak sakit dan tak penat untuk tengok skrin. Okay, benda ni mungkin kau akan cakap macam biasa-biasa je lah Fazli, benda yang kita tak perlu nak fikir pun. Tapi sebenarnya tak ada orang lain yang buat macam apa yang Honor buat dekat sini. Dia punya display dekat sini, kau mesti pernah dengar pasal PWM dimming. Sebelum ni dia boleh pergi sampai 2000 lebih kan. Tapi kalau kau nak tahu, untuk dapatkan certification yang dia dapat ni sebenarnya agak susah. Sebab biasanya orang lebih fokus pada like 2000 je, and even tak sampai pun 2000. Tapi dekat Honor 90 ni dia boleh pergi sampai, kau tahu tak sampai berapa? 3840Hz dia punya PWM dimming. Magically dia akan buatkan telefon ni ataupun skrin dia flicker free dan juga a few risk free dimming level. Maksudnya dekat situ ialah untuk orang yang selalu tengok smartphone pada level ataupun brightness yang rendah, akan buatkan mata korang tu lagi relax and tak sakit mata dan juga penat. Benda ni macam ada pelbagai certification, tapi kalau korang perhatikan betul-betul, tak ada pun sebuah telefon mid-range pada harga macam ni, and even flagship pun tak ada pun yang fokus macam apa yang Honor buat. Tapi pada masa yang sama, dia tak cut corners. Dia still ada curve display yang mana sebuah telefon flagship ada juga. And then untuk 100Hz, jangan risau. Untuk orang yang suka pakai telefon ni dekat luar, yes, akan dapat keterangan yang agak tinggi, that is 1600, dia punya nits of brightness ataupun peak brightness dekat luar tu. Korang rasa benda tu macam wow, memang fokus dekat kesihatan mata korang, kesenangan, keselesaan mata. Tapi kalau kau pasal dekat belakang telefon ni, sebenarnya dia punya lens kamera ni nampak macam apa? Dia punya design kamera belakang ni, kalau korang nak tahu, nampak macam mata kan. Kau boleh nampak dia punya retina, kau boleh nampak dia punya mata tu ataupun kulit mata dan sebagainya, buatkan korang rasa macam is a bit aneh, is a bit pelik. But pada masa yang sama, benda ni tak ada telefon lain yang buat. Lepas tu kalau kau pergi dekat belakang ni pula, yes, akan ada benda yang agak aneh dekat sini. That is punya pattern dekat belakang yang buatkan korang rasa macam dia adalah sebuah jewelry macam tu. And kata Honor pula, dia memang fokus untuk design belakang ni nampak macam a bit mewah. To me, it works. Benda yang positif aku boleh bagi dekat sini cumalah dia punya design belakang ni, bila korang pegang tak rasa licin. So dia akan start dekat korang punya jari and dekat korang punya kulit, so that dia tak mudah jatuh bila pegang dekat luar and tak pecah contohnya. Bagi dekat dia punya kamera dekat sini, kita dive in sikit. Untuk dia punya main sensor adalah 200MP. Kali ni juga dia pakai sensor yang lagi besar daripada previously, ataupun at least lagi besar daripada kebanyakan mid-range yang korang nampak sebelum ni ataupun sekarang. Dan dia boleh pergi sampai 26% lagi besar daripada kebanyakannya. Yang ni pakai 1/1.4 inch of sensor, so that korang tahu dia memang besar in terms of dia punya sizes berbanding dengan orang lain and berbanding dengan yang previously. Dia punya hasil dekat sini, untuk my expectation, tak sangka dia boleh tangkap gambar yang agak lawa in terms of bila tekan mode HDR. Untuk orang yang nak activatekan HDR, pergi dekat setting dia, actually ada HDR mode dia. Untuk orang yang nak tangkap gambar HDR, boleh je turn on je AI color, dan dia akan buatkan gambar korang nampak high dynamic range macam biasa. To me, rasa macam tak ada isu sangat untuk tangkap gambar objek ataupun fast objek bila korang dekat luar. Contohnya macam nak tangkap gambar kereta, nak tangkap gambar basikal dan sebagainya. So you will not miss a moment bila korang bawa sebuah telefon Honor 90. Benda yang penting juga dekat sini adalah in terms of color. Untuk orang yang sukakan color yang lagi pop, boleh activatekan AI tu. Tapi to me personally, akan lagi suka aku punya color LUT sendiri ataupun color preset.
So aku akan letak dekat Lightroom dan sebagainya. But in terms of apa yang Honor dapat tangkap, it's still orang kata, boleh kata proper lah untuk orang tangkap gambar, and still on point lagi. Kau kena ingat juga kadang-kadang dia cuba untuk terangkan segala benda. So dekat sini korang lah akan menjadi main factor untuk turunkan dia punya brightness kalau tak suka dia macam over terangkan. Lepas tu aku cuba juga tangkap gambar waktu malam lah kan, at low light, and boleh kata night mode dia really function, and dia tak ada macam crush sangat dia punya blacks, and benda yang gelap sepatutnya gelap, benda yang sepatutnya in detail dia dapat capture dengan bagus. Benda yang aku tak sangka juga dekat sini adalah dia punya kamera depan sebenarnya. Kalau korang nak tahu berapa dia punya megapixel, cuba korang teka. Dia actually pakai 50 megapixel. Mana je kau nampak untuk sebuah telefon mid-range pakai sampai 50 megapixel? Usually macam 32 megapixel je kan. Dia punya sensor tu ataupun dia punya lens, it's really wide. Dia actually pakai 100 darjah dia punya lens dekat depan ni, so that kau boleh nampak dia punya hasil tu really show. Sebab aku pegang telefon masa dekat rooftop, cuba nak tangkap gambar, and aku boleh nampak satu badan. Kau boleh bayang tak betapa luasnya bila kau pegang macam ni and nampak segala badan, satu tubuh badan korang ni bila nak tangkap gambar selfie. But kau boleh je tukar kepada mode biasa, and even bila tukar mode biasa pun ataupun lens ukuran milimeter yang biasa tu, still akan nampak normal and sharp. And dia akan ada satu mode HDR portrait. So dekat sini dia akan blurkan background. Kau boleh nampak sendiri, aku orang yang biasanya pakai topi ni pun akan nampak macam dia punya edges tu sangat-sangat smooth, and boleh kata tak ada flaw langsung untuk sebuah telefon mid-range macam ni dengan HDR portrait, and boleh nampak bokeh belakang tu memang sangat lawa lah kalau kau tanya aku. And to me there's no complaint sangat. Cumanya ialah kadang-kadang kita nak rakam video 4K dekat kamera depan instead of belakang. Alright, kita straight to the point dekat sini. Dia punya battery 5000 mAh. Sounds quite impressive, tapi it's quite impressive bila korang tengok dekat-dekat dia punya size dekat sini. That is 7.8mm untuk sebuah telefon yang pakai bateri 5000 mAh. To me it's really impressive, and dengan design macam ni buatkan korang rasa telefon ni sangat-sangat ringan, and aku tak tahu macam mana dia boleh buat. And even kalau korang nak tahu, dia pun ada cooling system dalam ni. Ingat nipis tak ada apa, kosong ke? Tak, dia macam pack the whole thing, package sempurna dekat dalam ni, which is sangat-sangat nipis, and aku berminat nak tahu macam mana dia buat. Untuk dia punya bateri pula dekat sini, tahan dia adalah aku start daripada pukul 9 sampailah pada pukul 10 malam, and dapat bertahan bateri at 10%. So benda tu nampak indication bahawa telefon ni boleh tahan sehari tak ada masalah, and to me is a good sign lah kan, untuk orang suka pakai telefon the whole day and tak lepas pun kalau ikutkan. Other things, 66 watt dia punya charger dekat sini. Untuk orang yang cakap macam Fazli 66 watt kot, tapi at least dia boleh pergi ataupun dia boleh penuhkan bateri ni dalam masa less than 50 minutes. Kurang daripada 50 minit dah kira ok dah untuk 66 watt and untuk sebuah telefon mid-range. Selain daripada tu, dia pakai prosesor mid-range. Untuk orang yang tak tahu, this is a proper punya mid-range untuk korang pakai. And to me, experience sendiri pakai dia punya UI, pakai dia punya performance untuk gaming. Dekat sini ada orang cakap macam ada isu panas sebelum ni kalau kan untuk 776G kalau tak silap. So untuk 7 series kali ni memang dah dapat solve that problem. And aku main game dekat telefon ni waktu tak ada kipas dan juga tak ada aircon. Boleh bayang tak aku main PUBG, still tak rasa panas, suam pun tak rasa. Tapi benda yang akan trigger sikit adalah bila kau main game 2 app selang-selang. So aku main game PUBG dan juga aku main game X3. So dekat sini akan rasa macam a bit suam dekat belakang. Tapi benda tu bukan macam over sangat sampai buatkan aku terpaksa berhenti. Dekat sini memang a proper a good one untuk orang yang suka kan main game juga dan juga perlukan grafik yang tinggi. Macam aku cakap, dia tak nipis bodoh macam tu je. Dia juga letak dia punya belakang ni akan ada cooling system, akan ada cooling pads yang buatkan telefon ni is a bit low. So kalau kau pakai 7 Gen 1 tapi tak pakai heat dissipation yang bagus, still akan panas juga. Lepas tu apa lagi? Kalau kau biasa pakai Honor sebelum ni, kau akan feel at home macam biasa je. Dia punya quick setting, dia punya navigation, dia punya multitasking tu still akan nampak sama je, and korang tak akan rasa terasing ataupun susah. Basically this is the most basic benda yang kau boleh faham, kau boleh adapt bila pakai telefon Honor, tak ada masalah. Cumanya kadang-kadang aku nak nampak juga benda baru Honor, sebab yelah setiap tahun keluarkan telefon baru, and aku memang dah biasa dah tahu dah dekat mana aku nak pergi untuk ubah setting Honor.
Benda bagus, tapi still juga aku rasa macam dia orang patut ubah dia punya UI untuk buatkan orang beli telefon Honor ni rasa macam sebuah telefon baru. Mungkin korang akan cakap, Fazli, this R&D macam terlalu baru lah. Mungkin akan lagi mahal kan sebab dia ada eye protection dan juga processor is a decent one. Dengan design macam ni mesti mahal kan. Actually dia macam masuk dalam kelas mid range dia je. That is untuk model yang aku pegang dekat sini, yang storage dia adalah 256GB, harga dia RM1,799. Dan kalau kau nak tahu juga, dia pakai 12GB RAM as a standard. Nak naik lagi sampai 512GB, that is tak ada orang punya offer kalau ikutkan. And Honor macam magically appear, sebab biasanya untuk 512GB storage ni ada dekat flagship je. Kali ni dia jual juga dengan harga RM2,099. And benda yang aku suka sebenarnya bila Malaysia ni, dia suka bagi semua benda free gift tau. Contohnya macam apa yang Honor bagi dekat korang bila dapat Honor 90 ni, dia boleh bagi sampai 1 tahun extended warranty. Dan untuk orang yang sukakan free gift bila beli barang tu, Honor bagi juga sampai worth RM797. Contoh macam dia bagi earbuds X5 tu, extended warranty macam aku cakap. And then dia ada 180 hari crack screen. Kalau korang terpecahkan dia punya screen ni, boleh repair tanpa ada bayar apa-apa. Dan korang akan dapat e-wallet RM150 untuk day one sale Honor 90. Untuk orang yang nak beli Honor 90 Lite akan dapat juga RM50 yang tu. So yeah, agak special dengan apa yang Honor dapat tawarkan dekat sini. Dia orang akan start jual 22 Julai ni. Korang kena standby lah nak beli Honor 90 untuk dapat free gift ni. Dan kalau korang fikirkan balik, harga dia sebenarnya RM1,000 je. Sebab apa? Bila dapat free gift sampai RM800, korang literally bayar RM1,000 je untuk dapat Honor 90 ni. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. See you soon and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!